لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baiklah, insyaAllah ta'ala hari ini Ustaz akan mengajar subjek fiqh bagi tahun 5. Anak-anak murid sekalian, boleh membuka buku teks masing-masing yang Ustaz telah hantar dalam grup, linknya. Buka link yang betul di dalam buku teks. Kita akan mulakan pelajaran pertama kita, iaitu solat orang sakit. Nampak tak adik-adik sekalian, pelajaran fiqh kita. Yang pertama adalah solat. Tajuk dia macam mana? Solat orang sakit. Di sini kita faham apa dulu? Kita baca tajuk, kita dah faham dah. Apa Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan? Orang sakit pun perlu solat. Ini kan pula orang yang sihat. Macam mana orang yang sihat boleh sengaja meninggalkan solat tanpa takut kepada Allah? Nampak tak? Tapi namun begitu, solat orang yang sakit tidaklah sama seperti orang yang sihat. Orang sihat dia boleh berdiri, tak ada masalah. Sayangnya Allah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kemudahan di dalam agama ini untuk menunaikan solat, kerana solat tu wajib. Solat tu tiang agama. As-salatu imaduddin. Orang yang mendirikan solat ni seumpama dia telah mendirikan tiang agama. Cuba adik-adik ataupun para pelajar sekalian tengok rumah. Ada tak rumah tak ada tiang? Kalau rumah tak ada tiang, apa jadi? Runtuhlah rumah tu. Macam itulah juga agama ini. Agama ni pada diri seseorang adalah kita nilai melalui solat dia. Kalau dia jaga solat dia, insya-Allah taala Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia kebaikan di dunia dan akhirat. Baiklah, bab yang pertama adalah solat orang sakit. Adik-adik boleh tengok gambar pada muka surat yang pertama. Solat orang yang sakit, dia boleh duduk, dia boleh baring, dan juga dia boleh solat kalau dia tak dapat bergerak. Macam mana pun dia boleh solat melalui mata dia. Kalau dia boleh duduk, dia duduk. Kalau tak mampu duduk, dia baring, solat dalam baring. Kalau dia baring, dia tak mampu nak angkat tangan, melalui mata dia saja. Dia solat, dia sujud, dia rukuk melalui pembaringan sahaja. Baik, kita baca pada muka surat yang kedua. Solat wajib ditunaikan pada waktunya dalam semua keadaan, sama ada ketika sihat, sakit ataupun dalam peperangan. Nampak tak? Penting solat. Jangan senang-senang kita tinggal solat. Sebab nak main bola kita tinggal solat. Sebab nak main game kita terlepas waktu solat. Betapa ruginya kita di akhirat. Kat dunia okey lah, tak nampak lagi balasannya. Tetapi balasannya di akhirat kelak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sayang dengan kita. Kalau kita sakit, Allah bagi cara macam mana nak solat, cara orang sakit. Kalau kita tengah sihat, okeylah, kita boleh solat macam biasa. Kalau tengah perang pun, solat tetap solat. Perang ni melibatkan nyawa adik-adik. Tengah perang kan, dengan musuh. Zaman Nabi dulu dengan pedang. Tengah solat kena pedang, macam mana? Ada caranya supaya tengah solat musuh tak boleh serang kita. Ada caranya. Namun hari ini solat perang tu nanti kita belajar. Hari ini kita nak belajar solat waktu sakit dulu, kan? Sebab hari ini sakit tak tentu. Kadang sakit kita tak boleh nak bangun, sakit kaki, macam mana kan? Macam mana kita nak solat? Baik, yang pertama sekali kita masuk kepada syarat sah solat orang yang sakit. Okey, tajuk kita hari ini solat orang sakit. Ini tajuk kita. Fokus kita hari ini mengetahui solat orang sakit. Baik. Syarat sah solat orang yang sakit, mengetahui masuk waktu. Masuk waktu dulu. Kalau tak tahu masuk waktu, macam mana nak solat? Yang kedua, menghadap kiblat. Kita kena hadap kiblat juga. Kemudian menutup aurat. Orang sakit pun kena tutup aurat semampunya.
suci daripada hadas dan najis. Orang sakit pun kena ambil wudu. Kalau tak boleh kena air, dia kena tayamum. Kena bersuci juga, kena suci juga. Kemudian ada ke'uduran. Maknanya kalau sakit barulah boleh solat cara orang sakit. Kalau tak sakit, buat apa nak solat cara orang sakit? Solat cara orang sihat sahaja. Baik, itu adalah syarat-syarat sah untuk kita melaksanakan solat mengikut cara orang yang sakit. Cara solat orang yang sakit, macam Ustaz sebutkan tadi, cara dia ada 3. Yang pertama, solat duduk. Solat duduk. Yang kedua, solat baring mengiring. Solat baring mengiring. Yang ketiga, solat secara menelentang. 3 kaifiat solat orang yang sakit. Ingat betul-betul. Solat ada orang sakit ada berapa? 3 ni je. Duduk, baring mengiring, baring terlentang. Baring mengiring ataupun baring terlentang. Mengiring macam ni, terlentang macam ni. Duduk macam biasalah. Okey, kaifiat solat orang yang sakit. Orang sakit boleh melakukan solat secara duduk, baring mengiring, baring menelentang atau kedudukan yang termampu. Kalau baring buatlah cara yang paling dia mampu untuk solat. Orang yang tidak mampu solat dengan duduk, baring, tak mampu baring mengiring, menelentang, dan hendaklah solat dengan isyarat mata. Menelentang ni dia tak boleh buat apa lah. Dia solat melalui isyarat mata sahaja, macam mana yang Ustaz beritahu sebelum ni. Okey, kita baca penghayatan pada muka solat yang ketiga. Seseorang yang berkemampuan untuk berdiri wajib memulakan niat solat dan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Sekiranya tidak mampu rukuk, boleh meneruskan solat dengan duduk di atas kerusi. Maksud dia apa? Orang yang mampu berdiri walaupun dia sakit, first dia kena berdiri dulu. Angkat takbiratul ihram secara sempurna. Kemudian kalau dia tak boleh nak rukuk, dia sakit, barulah dia boleh duduk. Contoh dia Ustaz ambil kerusi. Ada kerusi dekat masjid kan? Dia ambil kerusi, dia susun ikut soft elok-elok, jangan terlebih ke belakang. Dia duduk depan kerusi, dia berdiri depan kerusi, dia angkat takbir dulu. Allahu Akbar. Kan? Kemudian dia bacalah doa iftitah, doa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis. Kemudian dah baca surah apa semua, dia nak rukuk. Dia nak rukuk tu lah dia sakit. Dia sakit pinggang lah contohnya, macam mana kan? Dia boleh duduk dulu. Dia duduk, kemudian rukuk. Kemudian i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nak sujud pun dia tak boleh sujud, dia sakit. Kemudian boleh sujud lebih rendah daripada rukuk tu tadi. Kalau rukuk dia macam ni, sujud dia kena lebih rendah. Lebih rendah daripada rukuk. Ataupun yang terbaik kalau dia boleh sujud macam biasa di bawah. Tapi nanti kalau dia nak naik balik semula dah tak larat pula nak naik Ustaz macam biasa. Okey, kalau tak boleh juga duduk atas kursi. Kan? Ataupun kalau tak ada kerusi, Ustaz nak tunjuk tak boleh kan, kat bawah nanti kamu tak nampak. Ini Ustaz duduk atas kerusi. Kalau tak nak guna kerusi pun terbaik juga. Duduk tasyahud awal. Duduk tahiyat awal tu. Tapi kaifiat dia ataupun cara dia sama juga. Rukuk duduk sikit. Kalau sujud, sujud macam biasalah. Kalau duduk kat bawah tu senang sikit kan. Baik. Okey, kemudian baru diterangkan tentang pergerakan solat secara duduk. Pada muka solat yang keempat, duduk tegak menghadap kiblat. Duduk tegak dulu menghadap kiblat. Kemudian niat berserta takbiratul ihram. Niatlah dalam hati. Sahaja aku solat zuhur, rakaat tunai kerana Allah Taala. Lepas tu dia duduk, dia takbir. Allahu Akbar.
kemudian dia rukuk, baca surah Fatihah dan mana-mana surah yang lain. Kemudian dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud, duduk antara dua sujud macam biasa, duduk baca tahiyat akhir macam biasa, kemudian salam. Perbezaannya cuma dia tak bangun qiyam sahaja. Tapi yang terbaik kalau dia boleh qiyam pada awal tadi, awal rakaat, lebih baik dia bangun dulu, kemudian baru boleh duduk. Kemudian kita tengok pada pergerakan salat secara baring mengiring. Okay, baring mengiring menghadap kiblat. Baring belah kiri ke belah kanan, Ustaz? Yang afdal belah kanan lah. Seperti mana Nabi tidur. Nabi tidur mengiring belah kanan. Kalau sakit belah sini, Ustaz? Bolehlah ada belah kiri. Yang penting menghadap kiblat. Kemudian niat macam tadi. Kemudian solat macam biasa. Rukuk dengan menundukkan sikit kepala. Kalau dah baring macam ni, nak rukuk macam mana kan? Nak rukuk kepala je lah. Kita dah baring, contoh dia baring macam ni kan. Kepala tunduk sikit rukuk. Kalau sujud tunduk lebih sikit. Faham tak? Sujud dengan menundukkan kepala lebih daripada rukuk. Kemudian duduk antara dua sujud dengan tegak balik. Kalau duduk antara dua sujud macam biasa balik. Kemudian membaca tahiyat akhir, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu. Faham anak-anak murid sekalian? Ustaz faham? Ini perkara mudah je ni. Kamu pun dah biasa jumpa kan? Kalau dekat masjid tu ramai kita tengok pakcik-pakcik yang sakit lutut, yang sakit kaki, solat secara duduk. Macam tu lah. Kalau dekat hospital kita boleh jumpa cara sakit orang yang tidur mengiring dan tidur menelentang. Okey, kita teruskan dengan solat orang sakit secara baring menelentang. Okey, baring menelentang kan semua orang tahu macam mana nak baring menelentang. Kemudian menghadap kiblat juga. Apa maksud dia? Kepala menghadap kiblat ke? Badan kita ni lah yang sebelah ni menghadap kiblat, menelentang. Kemudian niat beserta takbiratul ihram macam biasa. Kemudian baca surah Fatihah dan mana-mana surah yang lain seterusnya. Kemudian rukuk dengan menundukkan sedikit kepala macam tadi ke, tunduk sikit. Kan? Masa baring tu tunduk sikit. Okey, kemudian kalau sujud tunduk lebih sikit. Kemudian boleh tengok gambar, boleh refer kepada gambar pada muka surat 6. Kemudian duduk antara dua sujud secara tegak. Kemudian membaca tahiyat akhir dan salam. Maknanya kalau baring ni yang memainkan peranan sebenarnya apa? Kepala sahaja. Kalau duduk sekali dengan badan kan, boleh rukuk tunduk sikit, rukuk sujud tunduk lebih sikit dengan badan sekali. Tapi kalau baring ni kepala sahaja. Kepala tunduk sikit. Kalau sujud tunduk lebih sikit. Faham adik-adik? Bahasa Arab semua orang boleh faham. Kemudian kita masuk kepada hikmah solat orang yang sakit. Hikmah solat orang yang sakit. Yang pertama, sentiasa mengingati Allah. Adik-adik sekalian, walau apa pun keadaan kita, sesukar mana pun kehidupan kita, jangan lupa kepada Allah. Sekali Allah lupa kepada kita, apa akan jadi pada kehidupan kita? Ucap kacir, huru hara. Itu baru di dunia. Macam mana dekat akhirat nanti? Kalau kehidupan di dunia ni kita melupakannya, di akhirat nanti Allah lupakan kita, masukkan kita dalam neraka yang paling dalam. Wal'iyadu billah. Jangan lupa kepada Allah. Jadi bila kita salat walaupun sakit, kita ingat kepada Allah. Dan Allah akan ingat juga kepada kita. Kemudian kita bersyukur dengan nikmat Allah. Walaupun kita sakit, tapi masih kita bernafas, kita masih hidup kat dunia ni. Kita boleh makan lagi. Cuma sakit sahaja. Sakit pun solatlah adik-adik. Ustaz pesan tu jadi ustaz juga. Kemudian dikasihi dan diredai Allah. Bila kita dah buat semampu mungkin tuntutan perkara yang Allah suruh ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala redha kepada kehidupan kita. Kemudian kita yakin terhadap pertolongan Allah. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebankan kita melainkan kita mampu untuk menempuhi jalan itu, menempuhi ujian itu. Allah akan bantu. Ingatlah. Kemudian sabar dan tabah menghadapi kesakitan. Bila kita sabar, ada dalam hadis diriwayatkan bahawa kalau seseorang Islam itu, seseorang Muslim itu, dia tercucuk duri. Dia jalan-jalan kena duri. Sakit. Aduh, cakap. Lepas tu dia sabar. Dia sabar, Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia pahala atas perkara yang kecil itu je. Dia nak duri sikit je. Dia sabar. Dia kembali kepada Allah. Allah bagi dia pahala. Kemudian dia memperolehi ketenangan jiwa bila semua benda adik-adik kita kembalikan kepada Allah. Kita manusia yang tak ada apa-apa. Kita manusia yang lemah. Betapa lemahnya kita sehingga kalau nak suap makan pun sebenarnya dengan izin Allah. Semua perkara dengan kembali kepada Allah. Nescaya Allah Subhanahu wa taala akan beri ketenangan dalam diri kita. Ustaz harap untuk bab yang pertama ni adik-adik boleh faham dan juga Ustaz harap boleh buat nota sedikit dalam buku tulis. Sebelum ni kita tak buat nota lagi. Ustaz harap boleh buat nota. Tuliskan syarat sah solat orang sakit. Okey, yang pertama syarat sah solat orang sakit. Kemudian cara solat orang sakit ada 3 tadi. Catatkan. Kemudian masuk sedikit saja. Ustaz tak nak salin semua. Salin sikit saja. Orang sakit ni kafiat dia macam mana? Kalau orang yang duduk macam mana dia solat? Kalau orang yang baring mengiring macam mana dia solat? Kalau orang yang baring menelentang macam mana dia solat? Tulis nota sedikit. Boleh adik-adik, Ustaz harap Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita pelajaran mata pelajaran kita hari ini dan proses pengajaran dan pembelajaran kita hari ini. Ustaz sudahi kelas kita pada hari ini dengan qaul qali hadza wa astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.